Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir karim. Bismillah tawakkalna 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Milal, yang berbahagia pengurusi serta seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Syuhada Kapital, tuan-tuan, puan-puan, ibu, ayah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang penuh barakah ini, di kesempatan diberi taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sama-sama menunaikan kewajipan solat subuh secara berjemaah, dan Allah gerakkan hati kita tuan-tuan untuk kita stay, untuk kita masih lagi kekal di dalam masjid, untuk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dilimpahi rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tuan-tuan, pada pagi ini kita akan sambung kuliah kita. Kita teruskan kuliah kita, kitab Faham Faraid, yang telah dikarang oleh disusun oleh tuan guru kita, Tuan Guru Ustaz Helmi Hanis bin Muhammad. Pertemuan kita pada bulan lepas, catatan saya 15 September 2024. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung dalam perbahasan ahli waris fardu dan bahagian-bahagian mereka. Tapi sebelum itu, saya suka untuk sama-sama kita ulang kaji sedikit, iaitu tentang perjalanan ahli waris. Sebelum kita lihat, kita semua ada keluarga. Semua kita ada keluarga. Dan bukan semua ahli keluarga kita dinamakan ahli waris. Sebab itu ahli keluarga, dan kemudian baru kita akan lihat ahli waris. Okay? Kalau di hadapan tuan-tuan, ahli keluarga. Bukan semua ahli keluarga itu ahli waris. Maka sekarang kita nak tahu siapakah ahli waris yang layak kepada kita semualah. Okay. Iaitu ashabul irsi, iaitu ahli waris yang berhak. Ini adalah salah satu kaedah yang pengarang kitab Ustaz Helmi Hanis Muhammad telah mencipta inovasi untuk kita mudah faham, iaitu kaedah fajar. SM ini simati. Kalau kita dalam kitab tuan-tuan boleh lihat pada muka surat Muhammad dalam kitab ahli waris yang berhak, surat 93. Kalau kita lihat pada muka surat 93 tuan-tuan, gambar rajah penuh lah. Kita pun tak tahu mana pangkal punca, dah ada semua ahli waris kan. Tapi ini nak belajar macam mana kita nak tahu tentang ahli waris kita. Pertama mesti ada simati lah, SM simati. Kemudian alaqatun nikah, perhubungan perkahwinan, iaitu suami atau isteri. Kemudian yang paling banyak sekali dalam ahli waris kita ialah hubungan kerabah, nasab. Yang ini paling panjang lah. Paling banyak sekali kita ingat. Cuma pengarang kitab Ustaz Helmi Hanis membahagikan kepada 4 bahagian, 4 golongan: golongan atas, golongan bawah, golongan tengah, dan golongan sisi. Golongan atas tuan-tuan untuk kita mudah menghafal, iaitu di atas simati lah, iaitu bapa simati, ibu simati,
Datuk sebelah bapa si mati hingga ke atas. Siapa dia? Ke atas. Datuk moyang buyut Cakrawali Celawagi. Hingga ke atas tuan. Cuma kita belajar setakat ni lah kebiasaannya. Kemudian ada juga nenek sebelah bapa. Nenek sebelah bapa dan juga hingga ke atas lah. Sebelah perempuan saja. Nenek sebelah bapa, moyang perempuan sebelah bapa hingga ke atas. Kemudian nenek sebelah ibu. Kalau kita perhatikan, datuk sebelah ibu tak ada. Dia bukan ahli waris, tetapi masih lagi ahli keluarga. Keluarga lagi. Cuma dia bukan ahli waris. Cuma ahli waris ialah nenek sebelah ibu. Dan hingga ke atas, nenek moyang perempuan, buyut perempuan Celawagi. Okey. Kemudian yang kedua, golongan bawah. Golongan bawah, anak lelaki si mati, anak perempuan si mati. Kemudian kita lihat ke bawah. Cucu lelaki daripada anak lelaki. Cucu lelaki daripada anak lelaki kita. Anak lelaki, bawah dia cucu lelaki daripada anak lelaki. Hingga ke bawah. Wa in nazala. Siapa dia? Cucu lepas cucu. Cicit. Pinyut. Oneng-oneng. Sampai ke bawah lah. Lepas oneng-oneng itu, tuan-tuan cek sendiri lah. Oneng-oneng bawah saya apa dia. Okey. Jadi, kemudian cucu perempuan daripada anak lelaki. Manakala cucu lelaki ataupun cucu perempuan daripada anak perempuan, dia bukan ahli waris. Tapi ahli keluarga, tapi bukan ahli waris. Maksud dia hanya daripada susu galung lelaki sahaja. Okay. Kemudian yang ketiga, golongan tengah. Siapa dia golongan tengah? Ini agak banyaklah sedikit kita ingat. Golongan tengah. Kalau golongan atas bawah ni biasa. Dah common, dah biasa dah. Bapa, datuk, anak, cucu. Ini tengah. Kadang-kadang kita pun keliru. Biasanya bila ditanya, saya adik-adik beradik. Kemudian adik-beradik itu kena semak. Sebab adik-beradik ataupun saudara lelaki ataupun perempuan ada tiga jenis. Sama ada seibu sebapa, kandung, ataupun adik-beradik sebapa, ataupun adik-beradik seibu. Ada tiga jenis. Maka kita lihat golongan tengah ada saudara lelaki seibu sebapa, iaitu adik-beradik kandung lelaki. Kemudian saudara perempuan seibu sebapa, adik-beradik kandung perempuan. Ini dinamakan sama bapa, sama ibu. Itu pertama. Yang kedua, ada juga adik-beradik yang jenis yang kedua, adik-beradik sebapa. Saudara lelaki sebapa dan juga saudara perempuan sebapa. Kemudian anak, iaitu daripada saudara lelaki seibu sebapa tu. Itu hubungan dengan si mati ialah anak buah lah. Ataupun anak saudara lelaki. Ataupun anak menakan. Kalau negara belah utara, negeri Kedah sebahagian ke atas, anak menakan. Ataupun anak saudara lelaki. Lelaki sahaja. Perempuan tak termasuk. Daripada saudara lelaki seibu sebapa. Adik-beradik lelaki sahaja. Perempuan tak termasuk. Kemudian siapa lagi? Anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa. Daripada lelaki saja. Adik-beradik kita yang lelaki. Tidak kira sama ada sama bapa, sama ibu ataupun sama bapa sahaja. Kemudian yang terakhir, adik-beradik kita yang jenis yang ketiga ialah adik-beradik saudara lelaki seibu. Sama ibu, lain bapa. Dan juga saudara perempuan seibu. Okay, iaitu sama ibu. Kemudian yang terakhir ialah golongan sisi. Ini mudah sikit. Sebab yang terlibat hanyalah lelaki sahaja. Golongan tengah ada lelaki perempuan. Tapi golongan sisi hanya lelaki sahaja. Siapa dia? Iaitu bapa saudara. Iaitu seibu sebapa sebelah bapa. Iaitu ayah kita punya adik-beradik. Bapa saudara seibu sebapa. Ayah, ibu kita punya adik-beradik. Ibu kita tak termasuk. Iaitu adik-beradik ayah kita punya adik-beradik. Itu bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa. Kemudian bapa saudara sebapa sebelah bapa. Dia ada perbezaan sedikit. Yang mana bapa saudara seibu sebapa maksud dia apa?
Maksud dia ayah kita tu daripada yang mana ayah dia dengan mak dia sama. Kalau bapa saudara sebapa ni maksud dia ayah kita sama datuk atau sama ayah dia, datuk dia kahwin lain. Sama apa bapa saudara sebapa sebelah bapa. Sebab itu tuan-tuan tengok dia punya garisan dia. Datuk dan nenek kan datuk sebelah bapa, nenek sebelah bapa garisannya sama. Cuma kalau bapa saudara sebelah bapa, dia tarik daripada datuk sahaja. Maksud dia apa? Datuk si mati ni kahwin dengan nenek yang lain. Dapat anak bapa saudara sebapa. Sebelah bapa. Kemudian siapa lagi? Iaitu anak kepada pakcik kita, bapa saudara kita, itu dinamakan sepupu. Kaitkan dengan si mati, sepupu lah. Sepupu daripada mana? Sepupu daripada bapa saudara si ibu sebapa sebapa, dan juga sepupu lagi daripada bapa saudara sebapa sebelah bapa. Bawah sepupu siapa lagi? Yang ke bawah tak ada lagi. Sebenarnya ahli waris banyak. Tak terkira. Yang ni hanya yang kita belajar terhad lah. Sepupu, bawah sepupu, anak sepupu lah. Bawah anak sepupu, cucu sepupu dan sebagainya. Dan akhir sekali ialah pembebas hamba, yang mana kita tak belajar pada zaman sekarang lah, sebab tidak ada sistem perhambaan, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, ini perkara yang penting yang perlu tuan-tuan ingat, sebab perkara ini bermain tentang sekitar ini, iaitu dalam bab kita pada pagi ini, ahli-ahli waris fardu dan bahagian-bahagian mereka. Iaitu yang kita nak belajar daripada carta atau jadual fajar faraid ahli waris, ashabul irs yang di hadapan tuan-tuan. Sebab di hadapan tuan-tuan ini, kita dah tahu ahli waris tuan-tuan, sekarang kita nak tahu bahagian dia. Bahagian dia. Dan bahagian ni pula terbahagi kepada dua. Ahli waris yang di hadapan tuan-tuan, ada bahagian yang ditentukan, ada bahagian yang tidak ditentukan, seperti mana di dalam firman Allah. Dia ada yang ditentukan dan juga tidak ditentukan. Yang ditentukan ini dipanggil ashabul furud ataupun ahli fardu. Iaitu bahagian mereka yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga bahagian yang tidak ditetapkan dipanggil ashabul asabah. Ini biasa kita dengar asabah kan. Apa maksud asabah? Bahagian yang tidak ditetapkan lah. Pada pagi ini kita akan masuk ahli-ahli waris fardu dan juga bahagian-bahagian mereka. Maksud di hadapan tuan-tuan ni dicampur. Dia ada yang dipanggil ahli fardu dan juga ada yang dipanggil ahlu asabah. Cuma kita fokuskan kepada tuan-tuan. Kita belajar dulu ahli fardu. Sebab apa tuan-tuan ahli fardu? Seperti mana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hikul faraidha bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin zakain aw kama qala. Apa kata Nabi? Nabi kata apa? Berikan hak ahli waris, hak dia lah. Fardu, ahli fardu tu. Sebab itu kita belajar pada pagi ini ahli fardu dulu. Ahli fardu dulu baru asabah. Maka jika ada baki itu diberikan kepada ahli asabah. Okey. Ataupun ahli waris lagi yang paling hampir dengan semati. InsyaAllah pada pagi ini kita akan masuk mana yang dan lah tuan-tuan. Mana yang dan lah tuan-tuan. Kalau belajar faraid ni memang panjang tuan-tuan. Saya rasa, saya kira tuan-tuan, kita dah masuk apa cikgu kan? Lama kan? Kita belajar. Dah 3 tahun pun. Dah 3 tahun tuan-tuan. Masya Allah. Baru muka surat 105 tuan-tuan. Okey. Yang pertama kita dalam kitab ini, qala mu'allif hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fidain amin, telah disusun oleh pengarang kitab tentang ahli fardu, waris ahli fardu. Yang pertama ialah suami. Suami. Kalau dalam Al-Quran, bahagian suami ini Allah letakkan pada ayat ke-12 dalam surah An-Nisa, ayat ke-12. Bahagian suami. Suami ni ada dua bahagian juga. Ada dua bahagian. Sama ada an-nisfu 1/2 ataupun 1/8. Dalam ayat Quran ayat yang ke-12 disebutlah bahagian suami.
Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Ada dalam ayat Quran. Yang membezakan, yang mempengaruhi bahagian suami, siapa dia? Dia satu je. Iaitu bahagian anak, ataupun sebut paling ringkas ialah kita belajar tadi bahagian apa? Bahagian golongan bawah ataupun furuk waris. Furuk tu dalam kitab bahasa Arab lah. Dalam bahasa Melayu bahagian bawah. Siapa bahagian bawah tu? Anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki daripada anak lelaki, cucu perempuan daripada anak lelaki. Kemudian siapa lagi? Cicit, pion, oneng-oneng. Hingga ke bawah, tuan-tuan. Jangan kita ingat tidak ada anak saja, bukan. Maksudnya ke bawah. Anak, cucu, cicit, pion dan oneng-oneng. Mereka ini akan mempengaruhi bahagian suami. Satu dia yang mempengaruhi, iaitu bahagian golongan bawah. Jika tidak ada golongan bawah, suami dapat 1/2. Dan jika ada golongan bawah, seperti banyak yang saya sebutkan, anak, cucu, cicit, pion, oneng-oneng, maka bahagian suami akan dikurangi disebabkan ada golongan bawah. Bahagian suami dapat 1/4. Ini ringkasannya, kalau kita baca ni panjang lagi. Ini bertepatan dalil daripada Al-Quran. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Maksud dan bagi kamu 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak, tidak mempunyai golongan bawah. Dapat, jika tidak ada, maka suami akan dapat 1/2. Dan yang bahagian yang kedua ialah 1/4. Jika si mati mempunyai golongan bawah, sama ada anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki, cicit, pion, oneng dan sebagainya, bertepatan seperti dalil dalam ayat Quran surah Nisa ayat ke-12, fa in kana lahunna waladun falakubur rubu' mimma tarak. Yang maksud, jika mereka mempunyai anak atau golongan bawah, maka bagi kamu 1/4 ar-rubu' daripada harta yang mereka tinggalkan. Mudah tak? Suami yang mempengaruhi bahagiannya ialah anak. Senang. Atau ke bawah. Kalau contoh saya bagi, si mati meninggalkan ada bapa si mati, ibu si mati, kemudian suami. Bapa si mati tak belajar lagi ustaz. Belum, kita belajar lagi. Bapa tak tahu, ibu tak tahu. Tapi suami boleh tahu tak berapa bahagiannya? Tahu ustaz. Sebab kita dah belajar dah. Kita lihat ada ibu si mati, datanglah siapa pun ahli waris. Kita lihat fokus utama siapa yang mempengaruhi bahagian suami. Datanglah siapa, pak cik ke, datanglah sepupu ke, datang siapa pun. Panduannya ialah nak menentukan suami, siapa dia mempengaruhi bahagian suami tu? Ialah golongan bawah. Tengok si mati tidak ada anak, tidak ada golongan bawah, maka suami tidak ada, maka berapa bahagian suami? 1/2. Dia senang je, jangan kita lihat tu kan, kita lihat siapa yang mempengaruhi bahagian suami. Tengok suami tidak ada anak, tidak ada golongan bawah, cucu, cicit, oneng-oneng dan sebagainya, maka tidak ada berhak untuk suami mendapat 1/2. Kemudian kita masuk bahagian yang kedua, bila suami, kita lihatlah isteri. Bahagian isteri. Sama juga, kaedah dia macam mana suami, macam itu juga kaedah isteri. Sama juga, siapa yang mempengaruhi bahagian suami, sama juga yang mempengaruhi bahagian isteri. Sebab itu, suami isteri mudah untuk kita ingat. Suami isteri mudah. Cuma dia berbeza bahagian. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walahunna rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad. Yang bermaksud, dan bagi mereka isteri-isteri pula 1/4 daripada harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika si mati itu tidak mempunyai anak ataupun golongan bawah, suami meninggal.
tidak ada anak ataupun golongan bawah, maka hak ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk isteri adalah 1/4. Dan yang kedua, fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. Jika kamu mempunyai anak, maka bahagian mereka iaitu isteri-isteri kamu ialah 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan. Dalam surah Nisa ayat yang ke-12 sama juga. Permulaan dalam surah An-Nisa ayat ke-12 Allah sebut bahagian suami, Allah sebut bahagian isteri. Cuma dia punya bahagiannya berbeza. Bahagian suami tadi 1/2, 1/4. Bahagian isteri pula 1/4, 1/8. Kalau bahasa mudah ya, kita boleh ingat bahagian untuk suami 1/2. Kalau isteri, dia setengah daripada suami 1/2. Maksudnya kalau setengah daripada 1/2, 1/4. Ingat setengah je, dia punya formula je. Sama juga kalau bahagian suami 1/4, setengah daripada 1/4, isteri dapat 1/8. Setengah tu maksudnya 2 lah. Darab 2 lah. 1/2, 2 darab 2, 4. Sama juga 1/4, setengah je. Darab 4 darab 2, 8. Dia punya formula supaya kita ingat lah. Dan kaedah isteri, tuan-tuan, perlu difahami bahawasanya dalam masalah bila suami senanglah. Suami, isteri memang suami satu je lah. Tadi kalau cerita pasal isteri, suami kemungkinan 1, 3, 4. Persoalannya Ustaz, macam mana Ustaz? Dah kahwin 4 orang, ada 4 orang isteri. Macam mana bahagiannya? Adakah seorang isteri itu bila tidak ada anak, semua isteri itu dapat isteri pertama tidak ada anak, kahwin kedua pun tak ada anak, kahwin 3 tak ada anak, kahwin 4 tak ada anak, itu kena cek suami tu, problem tu. Semua tidak ada anak, isteri tidak ada anak. Adakah isteri pertama dapat 1/4, isteri kedua dapat 1/4, isteri ketiga 1/4, adakah isteri keempat 1/4? Ataupun isteri pertama tidak ada anak, kedua tidak ada anak, tiga tidak ada anak, keempat kahwin muda lagi kan, isteri tu muda lagi, berketah tuan-tuan, ada anak isteri keempat. Adakah isteri pertama tidak ada anak 1/4, 1/4 isteri kedua tidak ada anak, isteri yang ketiga tidak ada 1/4, isteri yang keempat ada anak 1/8. Adakah kaedahnya begitu? Jawapannya, kalau semua isteri tidak ada anak, isteri keempat, maka 1/4 tu share. Bukan 1/4, 1/4, tapi share. 1/4 berkongsi 4 orang. Makin sikit lah tuan-tuan. Maksud 1/4 tu share 4. Maka berapa bahagian setiap orang isteri tu? 4 darab 4, 16. Seorang isteri dapat 1/16, 1/16, 1/16, 1/16. Kecil tuan-tuan. Dapat 1/4. Nak mudah faham tuan-tuan. Kadang tak nampak ni pecahan ni. Bayangkan kek lah, kek. Kek ya, kalau kita pecah kek bulat, kita buat pecahan 4, 1/4 besar tu. Dia punya bahagiannya, portion dia, punya bahagiannya 1/4 besar. Tapi kek itu telah dibahagi 16, tuan-tuan. 16, tuan-tuan. Ini kira nak cepat untung lah. Kalau jual kek, orang bagi 4 RM2 je. Jual RM8. Tapi kalau kek tu bagi 16, jual RM8, harga yang sama, kaya cepat lah. Kaya lah. Kalau 4 darab 8, betul lah. Dia dapat RM30. Tapi kalau 16 darab 8, banyak. Untung cepat. Cepat kaya. Maka bahagian 1/16 tu kecil lah. Bahagian isteri. Bagaimana kalau isteri, 3 isteri tidak ada anak, isteri keempat ada anak. Maka mereka lihat, si mati itu ada anak, maka setiap isteri itu dapat 1/8 share. Walaupun 3 orang isteri yang pertama tu, 1, 2, 3 tidak ada anak, isteri keempat ada anak, anak pun baru umur setahun, meninggal pula suami. Maka dilihat suami itu ada anak, 1/8 share berkongsi dengan keempat isteri tersebut. Bila 1/4, maka berapa bahagian isteri pertama? Ustaz, saya tak ada anak Ustaz.
tapi isteri mati ada anak. Maka 1/8 itu share ke semua isteri. Berapa seorang isteri dapat? Isteri pertama 8 darab 4, 32. So, Ustaz, tadi 16. Ini 32. Oh, marah orang perempuan jatuh rehat kan. 32. Maka setiap isteri dapat 1/32. Isteri kedua 1/32. Isteri yang ketiga 1/32. Isteri yang keempat 1/32. Yang tadi isteri yang keempat itu anak lelaki pula, tuan-tuan. Anak lelaki ni memang asobah lah. 1/32, maka bakinya 31. 31 tu anak yang umur setahun lelaki tersebut. Anak lelaki. Asobah bin nafsi nama dia. Tuan-tuan, bila sebut ini memang marah lah. Isteri pertama dah lama hidup dengan suami. Kan? Isteri kedua, tiga, isteri keempat ada anak. Anak pula setahun meninggal suami. Macam mana? Ini nak kata ialah ujian. Allah nak lihat kita taat ke tidak ketentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikut memang marahlah kan. Ini baru anak kecil umur setahun dapat bahagian. Tapi kalau tak ikut tuan-tuan, kita makan harta anak yatim tuan-tuan. Anak yatim. Kalau kita lihat ayat-ayat hadis banyak cerita tentang dosa kita makan anak yatim tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sebab itu ini adalah ujian. Sama ada kita nak ikut atau tidak hukum perintah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatian. Jika isi lebih daripada seorang, maka bahagian mereka akan dibahagi sama rata sesama mereka. Ini pun saya telah tafsirkan tadilah. Umpamanya jika 3 orang isteri, buku sebut 3 orang isteri, tak berani je. Kalau saya terus 4 Dan 3 sebut 3. Kalau saya terus 4 kan. Sebab dia syariat poligami terus terang, terus cakap 4. Ustaz, saya ada 5 isteri. Itu kena semak balik lah. Dan syariat 4. Kalau semak 4 ikut syarak, yang kelima tu tak sah. Sebab dalam syariat kita 4 tuan-tuan, tak boleh 5. 1 hingga 4. Jika 3 orang isteri mendapat 1/8, maka setiap orang isteri akan mendapat 1/24, bukan 1/8. Maksudnya 8 darab 3 lah, 24. Tapi saya beri contoh 4 isteri, 4 darab 8, 32. Bahagian suami dan isteri hanya dipengaruhi oleh siapa tuan-tuan? Saya dah sebut dah. Bahagian suami, bahagian isteri yang mempengaruhi ialah satu saja ahli waris, iaitu golongan bawah. Sebab ada anak, cucu, cicit, pion, oneng dan sebagainya. Golongan bawah si mati sahaja, iaitu keturunan bawah si mati. Golongan ahli waris yang lain tidak memberi kesan kepada bahagian suami dan isteri sama sekali. Mereka ini tidak akan terhalang. Ada wujud suami dan isteri, mesti bahagian ini mereka yang akan dapat. Dia bukan golongan yang penghalangan terus lah. Ada suami atau isteri akan dapat. Kecuali mereka ini membuat satu tegahan pewarisan lah, iaitu dipanggil mamnu' minal irsi. Sama ada mereka ini berbeza agama ataupun mereka ini membunuh. Suami bunuh isteri atau isteri bunuh suami, menyebabkan tegahan mendapat harta warisan disebabkan sifat dia yang terhalang daripada menerima harta pusaka lah, membunuh ataupun berbeza agama. Okey, anak kandung dan anak tiri. Terkadang golongan bawah si mati tetap memberi kesan kepada pasangan walaupun pasangan tersebut tidak mempunyai anak lagi. Contohnya, seorang lelaki duda yang mempunyai anak telah berkahwin dengan seorang anak dara dan mereka belum dikurniakan anak lagi. Jika lelaki tersebut meninggal dunia, isterinya akan mendapat 1/8, bukan 1/4, kerana arwah suaminya mempunyai anak kandung daripada perkahwinan sebelum ini. Faham tak? Maksudnya, dia suami isteri dia kahwin seorang duda yang ada anak. Bila berhasil perkahwinan, biasanya orang datang jumpa saya ataupun jumpa akan ceritakan, Ustaz, saya baru kahwin, tidak ada anak. Berapa bahagian saya, kita pun tak siasat. Okey, isteri kamu bahagian 1/4 sebab kamu tidak ada anak. Betul lah, mereka kahwin baru tak ada anak. Tapi kita siasat. Okey, arwahnya ada tak
anak dia, arwah anak dia. Walaupun bukan hasil perkahwinan puan. Ada je kahwin, ada anak. Maka akan mengurangi bahagian isteri menjadi 1/8 walaupun bukan hasil perkahwinan anak dia, bukan hasil perkahwinan dia lah. Sebab yang penting sekarang kita kena sandarkan kepada si mati. Si mati itu ada anak atau tidak. Kalau ada anak, maka isteri saja akan dapat 1/8, bukan 1/4 kerana arwah suaminya mempunyai anak kandung daripada perkahwinan sebelum ini. Walaupun perkahwinan kedua ini belum lagi ada rezeki lagi, mereka dikurniakan anak lagi. Sekiranya isteri tersebut meninggal dunia dahulu daripada suaminya, ni terbalik pula. Isteri kahwin dengan duda, ada anak dan mereka tidak ada anak, maka apabila suami pula yang meninggal macam mana, suaminya akan memperolehi 1/2, bukan 1/4, walaupun suami ada anak. Suami anak tapi bukan anak hasil perkahwinan mereka. Sebab kena sandarkan si mati itu isteri, adakah isteri tersebut ada anak atau tidak? Okey, si mati isteri tidak ada anak. Maka bila tidak ada anak, suami mendapat 1/2 lah, sebab anak yang ada itu bukan anak hasil perkahwinan mereka, itu anak suami yang mana hasil perkahwinan sebelum itu lagi lah. Hanya anak kandung si isteri sahaja yang boleh mengurangkan bahagian suami kepada 1/4. Bukan anak tirinya, iaitu anak suami. Dalam kes ini isteri tidak mempunyai anak kandung, maka suami dapat 1/2. Ringkas ya, kita lihat si mati itu ada anak ataupun tidak. Tidak kira suami atau isteri, kita lihat ada anak atau tidak. Kemudian anak zina. Jika seorang perempuan mempunyai anak zina sama ada dengan suami sekarang atau lelaki lain, maka anak tersebut boleh memberi kesan kepada bahagian suami. Jika isteri meninggal dunia, misalnya seorang perempuan yang mempunyai anak zina baru berkahwin dengan seorang lelaki, kemudian perempuan tersebut mati tanpa mempunyai anak dengan suaminya ketika itu mendapat 1/4, bukan 1/2. Sebab apa tuan-tuan? Anak zina ini dia masih kekal dengan ibu dia. Bila si mati itu ada anak walaupun anak zina, tetap memberi kesan kepada bahagian suami. Suami akan mendapat 1/4, bukan 1/2. Kerana perempuan itu mempunyai anak, iaitu anak zina lah. Jika seorang lelaki yang ada anak zina, sama ada, maaf saya sebutlah dan kita sebut anak zina, ataupun anak tidak sah taraf, sama ada dengan isteri sekarang atau perempuan lain, maka anak itu tidak memberi kesan kepada bahagian isteri jika suami meninggal dunia. Sebab anak tak sah taraf ini hanya hubung kait dengan perempuan saja. Tidak memberi kesan kalau sekiranya bila suami meninggal, dia tidak memberi kesan kepada ibu. Seumpama, contoh dalam kitab, seorang lelaki yang mempunyai anak tak sah taraf, baru berkahwin dengan seorang perempuan, kemudian lelaki itu mati tanpa mempunyai anak dengan isterinya itu. Ketika itu, si isteri memperolehi 1/4. Seolah anak tak sah taraf tidak memberi kesan kalau suami dia, memang dia mengakulah memang anak dia yang melakukan perzinaan tersebut. Walaupun ada anak, bila kahwin tidak memberi kesan. Sebab anak tak sah taraf ini hanya akan disandarkan kepada ibu lah yang melahirkan. Pada lelaki tidak ada. Kita tahulah kan. Sebab itu kadang orang cakap, kadang boleh kahwin kan dengan anak mereka. Tapi itulah sebab itu Islam melarang, mengharamkan kita tentang zina tersebut. Maka memperolehi 1/4, bukan 1/8. Isteri akan mendapat 1/4 walaupun lelaki tersebut ada anak luar nikah, bukan 1/8. Kerana anak zina itu bukan ahli waris, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, ini pada pagi ini kita dapat mempelajari bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahagian suami dan juga bahagian isteri. Berapa bahagian suami? Iaitu 1/2, 1/4. 1/4. Ini sebenarnya dalam firman Allah lah. Sebab
Sebab biasa orang tanya, Ustaz, mana dapat 1/2, 1/4? Ini memang Allah telah tetapkan dalam Al-Quran. Kemudian bahagian isteri 1/4, 1/8. Tidak kisah pun berapa isi 1 hingga 4, mereka akan berkongsi sama mereka. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah pada akan datang, sesi akan datang, kita akan belajar bahagian bapa dan juga ibu. InsyaAllah. InsyaAllah bahagian bapa dan juga bahagian ibu. Kita tangguh pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal asr innal insana ladzina A'udzu billahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma faqih fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya sudahi dengan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.